Hai semua, selamat kembali ke seri podcast kami hari ini. Saya Dayang Suzalina binti Razali, host Anda bagi episod 3 ini. Hari ini kami hanya akan membincangkan dan membuat refleksi tentang apa sebenarnya bahasa, bedakan tentang cara manusia berpikir. Bersama saya hari ini, Hai, saya Fazin Harisha binti Hib. terima kasih kerana sudah join podcast hari ini. Sama-sama. Beralih ke topik yang pertama. Kamu rasa bahasa ni lebih kepada fungsi otak ataupun proses pemikiran? Ya, bagi saya kedua-duanya penting. Contohnya terdapat bukti seperti afasia bronka dengan afasia Wernicke yang sudah kita bincangkan sebelum ini dalam episod 2. Ya, apabila bahagian tertentu dalam otak rosak, masalah yang berlaku juga berbeza. Ya, betul tu. Contohnya afasia bronka membuatkan seseorang itu susah bercakap, tapi tutur bahasa mereka masih boleh difahami lagi. Tapi kalau dia ialah afasia Wernicke pula, yang membuatkan seseorang boleh bercakap dengan lancar, tapi tutur bahasa yang mereka cakapkan itu tidak difahami dan kadang-kadang ia tidak masuk akal langsung. Jadi terbuktilah bahawa bahasa mempunyai kawasan yang khas di dalam otak. Betul tu. Bahasa memerlukan pemikiran aktif untuk mengingat dan menyusun ayat. Ini menunjukkan bahasa ialah merupakan gabungan antara biologi dengan kognitif. I see. Menarik. Soalan seterusnya, adakah bahasa sebenarnya mempengaruhi cara kita berfikir? Oh, ini ialah berkaitan dengan Sapir-Whorf. Secara ekstrimnya, hipotesis ini menyatakan bahawa bahasa itu menentukan pemikiran seseorang sepenuhnya. Namun, hipotesis ini tidak lagi diterima oleh pakar linguistik sekarang. Sebab manusia masih boleh berfikir atau merasai sesuatu walaupun mereka tidak mempunyai perkataan khusus untuk menggambarkannya, bukan? Ya, tepat sekali. Sebab itu, versi yang diterima sekarang, yang digunakan pakai sekarang juga ialah linguistic relativity, di mana bahasa tidak menentukan tapi ia mempengaruhi minda seseorang itu. Contohnya, Contohnya, cara bahasa menggambarkan masa. Ada bahasa yang kita lihat, yang dilihat secara horizontal, di mana ia dilihat secara depan dan belakang, dan ada juga bahasa yang dilihat secara vertikal, iaitu dilihat secara atas dan bawah. Bezanya ialah struktur bahasa ini menyebabkan penutur mempunyai persepsi kepada masa yang berbeza di dalam minda mereka. faham, maksudnya bahasa tidaklah mengawal pemikiran kita secara total, tetapi yang membentuk orientasi kita terhadap dunia sekeliling. Ya, betul tu. Baiklah, beralih ke topik terakhir, adakah benar bahasa perlu dipelajari awal? Sudah semestinya. Contohnya lah, kita ambil dari kajian nyanyian burung. Seperti yang kita tahu, burung ini ada kebolehan yang semula jadi, tapi ia perlu dipelajari dalam sesuatu tempoh masalah. Sekiranya mereka terlepas tempoh itu, mereka selalu mau belajar walaupun ada peluang untuk belajar kemudian. Ya, betul. Sama jugalah dengan manusia. Contohnya, kes macam kes Jenny tersebut yang menunjukkan jika kanak-kanak tidak didedahkan dengan bahasa pada peringkat awal, mereka akan menghadapi kesukaran yang besar untuk mempelajari bahasa apabila mereka dewasa kelak. Faham, jadi ini menunjukkan manusia memang dilahirkan dengan kebolehan untuk menguasai bahasa, tapi pendedahan awal sangat penting. Ya, betul. Kalau kita ringkaskan semua yang telah kita bincang tadi, apakah kesimpulan yang dapat kamu berikan? Kita mesti ingat satu saja, bahasa ini bukan untuk berkomunikasi sahaja, tapi ia juga berkait rapat dengan otak, cara kita berfikir, dan perkembangan kita dari kecil. Kiranya bahasa ni menghubungkan otak, minda dan masyarakat lah. Betul tu. Tanpa bahasa, manusia ini akan susah untuk berkomunikasi,
susah untuk berkongsi idea, membina hubungan dan juga mencipta budaya yang kita ada sedia kala sekarang. Sebagai penutup, dalam episod 1 kita kenal apa itu bahasa. Episod 2 pula kita melihat bukti melalui kajian case, dan episod 3 kita membuat refleksi dan bincang apa makna bahasa bagi manusia. Jelaslah bahasa bukan sekadar susunan perkataan, ia adalah cerminan jati diri dan pembentukan cara kita berfikir. Terima kasih kerana telah mendengar podcast kami. Bye bye.